Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, apa khabar semua? Selamat kembali ke channel saya. Welcome back to my channel. Okay, bagaimana cuaca di tempat anda pada hari ini? Cuaca di tempat saya hari ini hujan. Jadi agak sejuk sikit sebab tu saya pakai blazer ni. Okay, untuk kelas kita pada hari ini, okay, kita akan sambung pembelajaran untuk topik biologi tingkatan 5. Dan macam biasa, tajuk saya adalah dalam bentuk DLP, Dual Language Program. Tetapi video saya dalam bilingual lah supaya pelajar yang belajar dalam DLP boleh ikuti dan pelajar yang aliran perdana yang bahasa Melayu pun boleh ikuti video saya. Cuma saya punya slideshow-nya dalam bahasa Inggeris. Okay, so sebelum terlupa, jangan lupa subscribe channel saya. Okay, Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pagi ini. Walaupun pada hari Ahad lepas kita terpaksa jalankan kelas secara offline. Saya harap semua dah lengkapkan modul tu. Dan hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk subtopik yang kedua dalam bab 11. Okay, untuk hari ini topik kita adalah kesinambungan bagi subtopik yang sebelumnya. Masih lagi dalam bab 11 iaitu tentang inheritance. So untuk hari ini kita akan sambung pembelajaran kita for the second subtopic, which is about dihybrid inheritance. Okay, pada first subtopic yang kita belajar pada hari Selasa minggu lepas iaitu berkenaan dengan monohybrid inheritance. Okay, dan saya pasti ada lagi yang masih anda ada yang masih lagi tak berapa faham, especially nak buat schematic diagram tu. Tapi insyaAllah bila dah masuk pada dihybrid dan subtopik yang seterusnya nanti dia ada beberapa contoh yang kita boleh buat sampel-sampel bagaimana nak membina diagram cross untuk dihybrid dan juga monohybrid. Okay, sebab dalam subtopik yang ketiga nanti ada kes-kes yang melibatkan genetik-genetik tertentu yang kita akan kaji. Dan dalam tajuk hari ini pun saya ada sediakan contoh daripada soalan SPM. So sebelum kita pergi jauh hari ini, okay, insyaAllah kelas kita akan dilawati oleh Cikgu Rahimi untuk memantau perjalanan kelas online kita. Okay, so our learning outcomes for today, hasil pembelajaran yang kita nak belajar hari ini. Okay, yang pertamanya describe the meaning of dihybrid inheritance. Okay, kalau minggu lepas monohybrid, mono maksud dia apa mono? Satu. Maksudnya dia kaji tentang one characteristic. Okay, satu karakteristik di mana dia melibatkan dua traits. Okay, contohnya tinggi dan juga rendah ataupun bulat dengan berkedut. Okay, itu ciri-ciri dia. Okay, tapi hari ini we will describe the meaning of dihybrid cross. Okay, and then number two, to explain a dihybrid cross based on Mendel's experiment. Kita akan menjelaskan dihybrid cross tadi. Tadi kita nak tahu dia punya makna dia. Okay. Kemudian kita nak tengok bagaimana Mendel membuat eksperimen untuk mengkaji tentang dihybrid cross. Jadi kita akan buat conclusion berdasarkan eksperimen yang dijalankan oleh Mendel. Okay, yang ketiga, okay, to construct a dihybrid cross diagram. Ini yang paling penting. Okay, kat sini paling penting sebab kalau dalam peperiksaan kertas 2 biasanya diminta kita untuk construct a dihybrid cross diagram. Macam mana kita nak lukis, nak tulis dihybrid cross diagram dengan komponen-komponen yang ada supaya kita boleh dapat maximum marks. Tapi yang penting adalah kita faham bagaimana ianya dibina. Okay, number 4 is to determine genotypic and phenotypic ratios of filial generation in dihybrid cross. Kalau dalam monohybrid, ianya rasio dia adalah 3:1. Dan crossing tu melibatkan pure breed, melibatkan baka tulen. Okay. Dan akhir sekali, okay, bila kita dah tahu keempat-empat tadi,
barulah kita boleh describe Mendel's second law, hukum Mendel kedua. Okay, so saya ringkaskan dalam table of content kita pada hari ini ada 5 perkara. Yang pertama, kita nak belajar tentang dihybrid cross. Apakah maksud dihybrid cross? Number 2, dihybrid cross based on Mendel's experiment. Bagaimana Mendel menjalankan eksperimen untuk mengkaji dihybrid cross. Okay, number 3 adalah kita nak construct dihybrid cross diagram berdasarkan kepada soalan. Soalan yang saya sediakan ni adalah saya ambil daripada SPM 2018. Okay, number 4 is how to describe the genotypic and phenotypic ratio of filial generation. So selepas kita buat dihybrid cross nanti, kita kena dapatkan ratio dia. Genotypic ratio dan juga phenotypic ratio untuk generasi filial. Okay, filial yang kedua. Okay, dan akhir sekali yang nombor 5, kita nak jelaskan tentang Mendel's second law. Jadi kita conclude 1 sampai 4 tu bagaimana Mendel boleh mengeluarkan satu teori ataupun satu penyataan yang dipanggil sebagai Mendel's second law. Okay, so untuk first learning outcomes, it's about the dihybrid cross. Okay, what is dihybrid cross? A dihybrid cross is an investigation of the inheritance of 2 character. Kalau dalam monohybrid, okay, dia melibatkan 1 character. But for dihybrid cross, dia melibatkan 2 character or traits. Okay, melibatkan 2 character ataupun traits which controlled by different gene. Kalau dalam monohybrid dikawal oleh similar gene, okay, dia melibatkan a pair of alleles. Okay, so seperti yang saya ajar pada minggu lepas, gene adalah dia mempunyai bentuk yang berbeza. Kalau dia bentuk yang berbeza, kita panggil dia sebagai allele. Okay, contohnya gene untuk yang membawa maklumat tentang ketinggian, tentang height. Okay, ini adalah karakter dia. Ketinggian ni adalah karakter. So dia akan ada 2 allele, sampel allele dia. Okay, sama ada allele untuk high ataupun tall. Okay, satu lagi dwarf. Ada 2 jenis. Okay, ketinggian tu ada yang tinggi dan ada yang rendah. Jadi gene yang sama tetapi bentuk yang berbeza. Maksudnya satu membawa maklumat tentang tinggi, satu lagi membawa maklumat tentang rendah. So itu kita panggil dia sebagai allele. Jadi kalau dalam monohybrid, kat sini dia melibatkan 1 karakter iaitu melibatkan ketinggian. Okay, dan control by different gene. Okay, kalau dalam monohybrid similar. Okay, maksudnya gene yang sama iaitu height saja. Cuma dia ada 1 pair of allele. Tetapi dalam dihybrid cross, dia melibatkan 2 pair of alleles at 2 different loci. Kalau satu kita panggil locus, kalau 2 ataupun lebih kita panggil loci. Okey, sebagai contoh nak memahami maksud dihybrid inheritance. So this is a pair of homologous chromosome. Sepasang kromosom homolog. Dia sama saiz. Okey, dan dia membawa maklumat ataupun gene yang sama. So di sini kita boleh nampak ada 3 jenis gene. Okey, 1, 2, 3. Okey, dan kalau gene yang pertama ni gene bawa maklumat tentang P. Okey, P ni dia akan apply locus yang sama pada different kromosom. Dia membawa maklumat yang sama. Okey, sama juga dengan A. Dia berada pada locus yang sama, sesama A. Manakala yang B ini dia apply ataupun dia duduk dekat locus yang sama tetapi gene yang dibawa adalah berbeza. So this one kita panggil dia sebagai allele. Okay, ini same allele lah sebab dia A kecil. Yang ini P besar. Yang ini B kecil. So P besar ni istilah dia homozygous dominant. Sebab huruf besar mewakili ciri dominan. Homo maksudnya dia mempunyai yang sama, huruf yang sama, ciri yang sama. Okey, manakala A kecil ni adalah sifat dia recessive.
huruf kecil mewakili sifat resesif. Jadi ini adalah homozygous resesif. Ini homozygous dominant. Okey, kalau dia ada huruf yang berbeza, B besar dan B kecil, kita gunakan istilah heterozygous, di mana dia ada satu allele resesif, satu allele dominant. Okey, so kalau dihybrid cross, kat sini ada 3. Jadi dia akan kaji 2 daripada 3 ni. Okey, let's say yang P ni adalah untuk warna bulu contoh. Okey, warna bulu untuk arnab contoh dia. Okey, manakala A ni adalah untuk warna mata. Warna mata arnab. Jadi kita kaji 2 ciri. So itu kita panggil dia sebagai dihybrid cross. Sebab kedua-dua pasang allele ini berada pada lokus yang berbeza. So itu yang dimaksudkan dengan two character, iaitu kita kaji satu adalah warna bulu, satu lagi adalah warna mata, anak mata. Okay, control by different gene. Sebab satu P, satu lagi A. Okay, yang melibatkan two pair of allele. Okay, sebab kat sini sepasang alel, kat sini sepasang alel. So ada 2 pasang. And then at two different loci. Locus, kedudukan yang berbeza. P duduk kat sebelah kiri, A duduk kat sebelah kanan. So itu yang dimaksudkan dengan dihybrid cross. Okay, one of the Mendel dihybrid inheritance experiment is on the color and shape of the seed of pea plant. Okay, eksperimen yang pertama yang dijalankan oleh Gregor Mendel, okay, untuk mengkaji dihybrid cross, yang mula-mula dia buat adalah dia kaji tentang color and shape of seed. Okay, warna. Okay, warna dan juga bentuk seed. Okay, bentuk biji benih pada kacang pea. Okay, kacang peas. Okay, jadi ciri yang pertama yang dikaji oleh Mendel untuk mengkaji dihybrid cross adalah menggunakan the color and the shape of the seed. Okay, so ini yang eksperimen yang pertama yang dijalankan oleh Mendel untuk mengkaji dihybrid cross, di mana dia menggunakan parent generation dia iaitu purebred. Okay, jadi dia menggunakan yellow, round yellow dan juga wrinkle green. Okay, bentuk seed round dan warna kuning. Okay, untuk yang dominant. Okay, yang ini dominant. Okay, homozygous. Okay, so ini kita panggil dia sebagai purebred. Okay, baka tulis sebab semua huruf besar, semua dominant. Okay, kemudian dia kacukkan dengan wrinkle green. Okay, berkedut, biji benih berkedut dan juga warna dia warna hijau, di mana dia punya genotype adalah huruf kecil semua, RR kecil, YY kecil. So ini adalah homozygous recessive. So bila dia kacukkan okay, kedua-duanya, maka anak yang pertama F1 generation, filial generation yang pertama, dia dapati dapat round and yellow. All the F1 generation is round and yellow. Okay, yang hijau ni tak ada. Okay, so ini eksperimen yang dijalankan oleh Mendel. Okay, so kat sini key dia dalam buku teks kita, dia guna huruf B dan juga huruf K, sebab dalam bahasa Melayu dia gunakan bahasa Melayu. B untuk bulat, K untuk kuning. So dia ambil daripada istilah dalam bahasa Melayu. Okay, kalau yang saya gunakan tadi, kita guna bahasa Inggeris pun boleh. R untuk round. Okay, R, Y, Y. Okay, kat sini R kecil, Y kecil, Y kecil. Sebarang huruf pun tak apa. Okay, sebenarnya. Okay, dan biasanya dia ambil daripada huruf yang dominan. Contohnya R ni round, daripada round.
Yellow tu Y besar kat sini. Okay, dia tak boleh ambil ciri daripada recessive. Okay, so kita gunakan saja contoh yang digunakan oleh buku teks. Okay, so eksperimen yang dijalankan oleh Mendels, okay, dia gunakan pure breed parent use in the fertilization. Jadi bila nak buat kajian tentang dihybrid cross ataupun monohybrid cross, kita mesti menggunakan pure breed. Pure breed ni semuanya dominant, satu lagi semuanya adalah recessive. Okay, so phenotype ni adalah sesuatu yang kita boleh observe, kita boleh lihat, iaitu round dan juga yellow. Okay, warna seed dan juga bentuk seed. Okay, yang keduanya constricted and green seed, berkedut dan juga warna hijau. So parental genotype ni adalah kita wakilkan dengan huruf, sebab genetik sebenarnya kita tak nampak duduk dalam kromosom. Okay, so dalam buku teks dia wakilkan dengan huruf B besar for dominant allele for round seed, and then B kecil recessive allele for constricted seed, K besar dominant allele for yellow seed, and K kecil recessive allele for green seed. Okay, so bila kedua-dua seed tadi menjalankan meiosis, maksudnya seed tadi ditanam, tumbuh pokok, jadi dia menghasilkan meiosis. Bila dia menjalankan meiosis, maka dalam meiosis dia akan asingkan B besar dengan K besar ini, dan akhirnya semua gamet dia ada huruf B besar dan juga K besar saja. Okay, sebab dua-duanya adalah different allele. Okay, contohnya kat sini homologous kromosom. Okay, kat sini dia locus yang sama. Okay, sebagai contoh yang atas ni B besar, K besar, K besar. Okay, so bila dijalankan meiosis, okay, meiosis 1 dia akan terasing jadi B besar, K besar, sebab yang sebelah sini akan jadi sel yang berlainan. Okay, ingat lagi meiosis So yang kat sini pun akan jadi B besar, K besar. So bila dia menjalankan meiosis 2, semua yang terhasil sama juga. So ada 4 gamet yang mempunyai B besar, K besar. Okay, so kita wakilkan dengan satu je lah. Yang ini pun sama juga, sebab semua huruf kecil, B kecil, K kecil, maka semua gamet yang terhasil B kecil, K kecil. Okay, so bila berlaku fertilization antara gamet daripada pokok round and yellow seed and also the constricted and green seed, B kecil dengan K kecil, B besar dengan K besar akan combine melalui proses fertilization, maka anak dia mendapat B besar daripada induk sebelah sini gabung dengan B kecil. So B besar, B kecil, K besar, K kecil. Okay, so bila ada huruf B besar dan juga K besar, okay, ciri dominan akan ditunjukkan. So B besar tadi adalah untuk round dan K besar untuk yellow. So phenotype all untuk F1 generation. So this one kita panggil dia sebagai F1 generation. Okay, filial generation. Okay, seed shape characteristic is controlled by pair of capital B and small b alleles, and seed color is controlled by a pair of capital K and small k alleles. Only the dominant traits, namely round and yellow, are observed. Jadi sifat B kecil dan juga K kecil ni tersembunyi pada generasi yang pertama. Okay, and then Gregor Mendel menjalankan eksperimen lagi di mana bila biji benih daripada F1 ini tumbuh, okay, bila tumbuh, so dia ambil biji benih daripada kedua-duanya, okay, kemudian dia kacupkan kedua-dua pokok tersebut, okay, iaitu round seed and yellow seed, okay, cross dengan round seed and yellow seed. So kat sini dia ada B besar, B kecil, K besar, K kecil, sama juga dengan sebelah sini. Okay, so ini kita panggil dia sebagai heterozygous. Okay, so dia kacupkan dengan kedua-dua heterozygous, maka dia akan dapat 4 kombinasi gamet, 4 types of
combination. Okey, sebab dia ada huruf yang berlainan. B besar mungkin dia akan berpasangan dengan K besar dan mungkin dia akan berpasangan dengan K kecil. Okey, ingat lagi yang kita belajar dalam variasi, dia ada independent assortment, penyusunan bebas. Dan kemungkinan, okey, sebagai contoh saya lukis kat sini. Okey. So, katakan kat sini B besar, K kecil. Sini B kecil, K kecil. Okey. So, kombinasi yang pertama kalau tak berlaku crossing over. Jadi, dia akan terbahagi dua kat sini. Maka kita akan dapat, okey, kat sini K kecil, kat sini B kecil. Silap. K besar, K kecil. So, kat sini akan dapat B besar, K besar. This one akan dapat B kecil, K kecil. Okey, tetapi kalau di antara kedua ni, salah satunya mengalami crossing over. B besar akan berpindah ke sebelah kanan, B kecil akan berpindah ke sebelah kiri. Maka dia akan dapat B kecil, okey, K besar dan juga B besar, K kecil. Okey. Jadi dia akan dapat 4 jenis gamet ini. Jadi kedua-duanya akan dapat 4 jenis gamet. Okey, 4 jenis gamet. Okey. So during the formation of gametes, any allele of seed shape can pair with any allele of seed color. Okey. Semasa pembentukan gamet, any allele, sebarang allele untuk bentuk biji benih boleh berpasangan dengan mana-mana allele daripada warna seed. Okey, so untuk memudahkan proses percantuman tu, kalau dua senanglah kita buat gambar rajah macam ni. Okey, kita cantum macam ni saja. Tetapi bila 4 nanti dia akan ada silang-silang macam ni. Jadi ianya akan menyebabkan confuse bila kita nak buat. Okey, jadi kita wakilkan dalam bentuk Punnett square. Ini kita panggil dia sebagai Punnett square. Okey, so Punnett square ni satu row dekat bahagian atas untuk male gamet kat atas ni. Yang sebelah kiri, okey, yang sebelah kiri ini adalah untuk female gamet. Okey. So kita susunlah. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Sama juga dengan sebelah sini sebab kedua-dua biji benih tu menghasilkan gamet yang sama. Kemudian kita gabungkan. Okey, so kat sini B besar, K besar bercantum dengan gamet B besar, K kecil. So akan dapat B besar, K kecil, K besar, K besar. Okey, so kita boleh tengok sendirilah kat sini. Kamu tengok kat sini. So hasil gabungan tu akan dapat macam ni. Okey, so dalam buku teks ni senang. Dia terus tunjuk gambar dan juga warnanya sekali. Okey. Okey. So kita akan nampak ada yang warna kuning, biji benih warna kuning yang bulat dan ada biji benih kuning yang berkedut. Ada biji benih bulat hijau dan ada biji benih yang berkedut dan hijau. Okey. So daripada gambar ni, okey, yang B besar, K besar ni, B besar, K besar, K besar ni, ini adalah dia punya genotype. Manakala round and yellow ni adalah phenotype. Jadi daripada sini kita boleh buat dia punya phenotypic ratio. Okey, ratio dari segi phenotype. So round and yellow seed ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ada 9 nisbah dia. Okey, manakala round and green, okey, ada 3. 1, 2, 3. Okey, nisbah dia 3. Manakala constricted and yellow ada 3 juga. Okey. Dan constricted green hanya ada 1 saja sebab constricted green ni adalah homozygous recessive. Okey, ratio ni adalah tetap sekiranya kita menggunakan pure breed. Okey, kalau kita gunakan pure breed, rasionya adalah
tetap. Okey. So kita tengok soalan pula. Okey, kita tengok soalan untuk kita construct diagram. So ini daripada soalan SPM 2018, soalan struktur. Okay, so the diagram 5.1 shows the cross of a round and yellow seed pea plant with wrinkled green seed. Okay, pea plant. All of the offspring in F1 generation produce a round and yellow seed. Okay, so dia tunjukkan parent, dia kata round dan juga yellow. Okay, round dan juga yellow, wrinkle and green seed. Seperti yang kita cerita tadilah. Cuma yang ini dia wakilkan dengan huruf R dengan Y. Tadi BB dengan KK. Okay, so maksudnya ini adalah kalau semua huruf besar, semua huruf kecil ni kita panggil apa? Istilah homozygous. Okay, homozygous, satu dominan, satu recessive. Okay, satu lagi istilah dia, kalau dua-dua ni kita panggil istilah dia sebagai apa? Untuk Mendel punya dihybrid inheritance. Dia kacukkan apa? Pure breed. Baka asli. Maksudnya yang ini memang dia punya ciri dia, ciri yang dominan semua. Okey, yang satu lagi ni adalah ciri yang recessive. Okey, sekarang cikgu nak kamu buka class point app, classpoint.app, masukkan kod 88872. Okey, masukkan 88872, 8 3 kali 72. Sebab ada saya nak suruh menulis sikit. Okey, dah 2 orang yang masuk. Classpoint.app, masukkan kod 88872. Ada dekat ruangan komen tu saya tulis. Okay, in call message tengok kat situ Okey, saya nak sekarang kamu tulis dia punya genotype. Apakah genotype untuk F1 yang round and yellow seed? Anak dia tu, apakah dia punya genotype dia? Okey, conteng saja dan hantar. Tulis apa dia punya kod genetik dia untuk sel anak tersebut. So terima kasih kepada yang hantar. Okey, so jawapan dia kat sini adalah okey, R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Okey, tapi kalau kamu jawab Y besar, Y kecil, R besar, R kecil pun betul. Cuma biasanya kita akan ikut dia punya tulisan ni ataupun jawapan dia sebab dia mula dengan round dulu. So kita patutnya letak round dululah, barulah diikuti dengan yellow. Okey, kita tengok second question pula. Okey, second question dia, okey, kita nak bina dia punya dihybrid cross. Okey, so yang pertama dia dah tunjukkan dah untuk first generation. Okey, parent kat sini tadi kita dah dapat R besar, Y besar, Y kecil. Okey, sekarang saya nak kamu cuba construct dihybrid cross yang melibatkan F1 kacuk dengan F1. Okey, so F1, so kat sini F1 parent, so dia mesti R besar, R kecil, Y besar, Y kecil, kacuk dengan R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Genotype. Okey, kemudian kamu kena tuliskan dia punya penghasilan gamet. Okey, kat sini meiosis. Okey, so senaraikan gamet-gamet yang dihasilkan. Gamet dia mesti berada di dalam bulatan. Kalau dia dah bercantum, kita tak payah buat bulatan. Kalau gamet, kita mesti buat bulatan. So, saya nak kamu tulis dia punya bulatan tadi. Okey. Okey, so sekarang apa yang dia boleh cantum? Okey, kat sini R besar, Y besar, R besar, Y kecil,
R kecil Y besar, R kecil Y kecil. So kat sini R besar Y besar, R besar Y kecil. Okay, kemudian R kecil Y besar dan R kecil Y kecil. Okay, so tugasan kali ni ada saya tak masukkan. Okay, sekarang kita nak construct dia punya table. Okay, so kita belah kat sini. Ini untuk male gamete, female gamete. Ini untuk male gamete. Okay, so kat sini kita letak R besar, Y besar, R besar, Y besar, R besar, Y kecil. Sini R kecil, Y besar, R kecil, Y kecil. Okay, kat sini R besar, Y kecil, R kecil, Y besar dan R kecil, Y kecil. Okay, cara dia kita nak buat tu, okay, so mula-mula kita akan tulis parental phenotype dia. Kita copy balik yang sebelah tu. Ini adalah untuk kita buat yang sepenuhnya lah, seperti yang dibuat oleh Mendel, round and yellow seed dan juga wrinkle seed. Okay, untuk first generation dia, parental genotype, R besar, Y besar, Y besar dan R kecil, Y kecil. Okay, kemudian berlaku proses meiosis to produce gamete. Semua gamete dia R besar, Y besar. Yang satu lagi adalah R kecil, Y kecil. And then fertilization. So, maka terhasillah F1 generation, filial 1 generation, iaitu heterozygote. Okay, heterozygous, R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Okay, so genotype dia itu genotype dia, manakala phenotype dia all round and yellow seed. Semua anak dia adalah bulat dan juga warna kuning. Okay, kemudian ini adalah untuk F2 generation tadi, self cross. Dia sama je dengan yang ada dalam gambar buku teks kita tu. Tapi ini adalah soalan SPM. Jadi dia tanya benda yang sama saja. Okay. So di akhir sekali bila dah dapat semua ni, kita tafsirkanlah kat sini. Okay, kalau R besar, Y besar ni adalah apa dia? Okay. So ini adalah round dan yellow. Ini round yellow, round yellow, round yellow. Ini round yellow, round yellow. Ini wrinkle yellow, round green. Okay, this one wrinkle yellow, round yellow, round yellow sebab ada huruf besar. Ini round green. Ini pun round green, round yellow, wrinkle yellow, round wrinkle dan wrinkle green. Okay, so nisbah dia adalah, okay, masih lagi dia menggunakan class point. Cuba masuk kat class point tadi. Okay, cuba jawab soalan ni. Okay, so jawapan dia seperti inilah. Okay, so jawapan dia untuk genotype J tadi dah tulis jawapan daripada yang soalan sebelumnya. So R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Manakala gamete yang dihasilkan, gamete that produced by K is capital R and small y. Okay, dan kita kacukkanlah dia ikut garisan yang ada. So untuk petak yang pertama untuk offspring tu, R small r dengan capital R will fertilize with capital R and small y. So dia akan dapat capital R and small r, capital Y and small y. Okay, and then this one yang hujung sekali ni, dia dapat R kecil, Y kecil, small r, small y combine ataupun fertilize dengan capital R and small y. So semua huruf kecil kecuali satu R. So untuk yang ini Alisha dia dapat 2 markah. Yang lain-lain tu pun samalah. Okay, kalau ada yang salah tu boleh betulkan nanti. Okay, sekarang kita masuk kepada part yang keempat, bahagian yang keempat, the fourth parts. Okay, bahagian yang keempat iaitu bagaimana kita nak buat genotypic and phenotypic ratio. Okay, so genotypic and phenotypic ratio ni kita hanya construct dia bila ianya melibatkan pure breed. Macam kes Mendel experiment ni lah.
Kalau mula-mula dikacuk semua huruf besar dengan semua huruf kecil, maksudnya semua genotype-nya adalah mono, adalah homozygote. Sama ada homozygote recessive kacuk dengan homozygote dominant. Barulah kita boleh membuat phenotypic ratio. Okay, phenotypic ratio, genotypic and phenotypic ratio untuk dihybrid inheritance. Kalau phenotypic ratio, okay, kita rujuk kepada warna dia tu, warna dan juga bentuk. So dia adalah tetap, di mana dia akan dapat 9331. Kalau dihybrid, dia punya ratio dia 3:1. Okay, phenotypic ratio untuk dihybrid cross adalah 9331 after the dihybrid cross between F1 generation. Selepas dikacukkan sesama F1 generation. So dia akan dapat 9331, di mana 9 round and yellow seed, 3 round and green seed, 3 constricted and yellow seed, and 1 constricted green seed. Okay, itu nisbah dia. Okay, so through this experiment, Mendel's made conclusion that the shape of seed is controlled by a pair of alleles. Okay, and then the color of seed is controlled by another pair of alleles on a different pair of homologous chromosome. Jadi berdasarkan kepada eksperimen ni, Mendel membuat conclusion bahawa bentuk biji benih tadi dikawal oleh sepasang allele. And then the color of seed, warna biji benih tadi juga dikawal oleh sepasang allele yang lain. Okay, on a different pair of homologous chromosome, pada pasangan homologous chromosome yang berbeza. Okay, and then the two new combination of characteristic not represented in the F1 parents have appeared in the F2 generation, which is yellow constricted seed and green round seed. Jadi ciri ni dia hanya ada dalam generasi yang kedua. Dalam generasi yang pertama dia tak ada. Dia hanya ada round and yellow seed saja bila dia kacuk kedua-dua. Mula-mula dia kacuk round and yellow seed dengan wrinkle and green seed. Bila dia kacuk, wrinkle dengan green hilang untuk first generation. Okay. Tetapi new combination, wujud new combination, combination yang berbeza pula wujud dua selepas dikacukkan sesama F1. Maka terhasillah generasi yang kedua yang ada warna yellow dan juga constricted seed, manakala green dan juga round seed. Dia dapat ciri yang baru. Jadi berdasarkan itulah dia buat conclusion bahawa shape of seed dan color of seed tu dikawal oleh two different pair of alleles. Okay, number 3, the two pair of characters, which is color and seed shape, combine in filial one generation but separate and behave independently from one another in the F2 generation. Jadi sepasang ciri tadi, iaitu warna dan juga bentuk biji benih tadi, dia bergabung dalam F1 generation. Dia hanya jadi satu saja. Okey, tetapi bila masuk kepada F2 generation, bila kacukkan sesama F1, ciri-ciri tadi dah berasing-asingan. Maksudnya yang green boleh pergi duduk dengan round, okey, yang wrinkle boleh pergi duduk dengan yellow. Jadi dia dah tak sama dengan parent dia mula-mula tadi. Okay, so that's why Mendel's yang cara yang kelima, wujudlah Mendel's second law. Okay, hukum Mendel kedua. Okay, so this second law known as law of independent assortment, hukum pengaturan bebas. So ciri-ciri tadi yang ada allele tadi boleh bertukar kedudukan, sama ada melalui crossing over ataupun homologous chromosome tu bertukar tempat dia. Okay, two or more genes assort independently. Dua ataupun lebih gene tadi disusun secara bebas. Okay, each pair of alleles separates independently of any one other pair of allele during gamete formation. Masa mula-mula dalam induk dia sebelum jadi gamet, dia bersama-sama.
Okey. Kalau kata ada dua kromosom. Okey. So bila dia nak menghasilkan gamet melalui proses meiosis, kedua-duanya akan berpisah. Okey, kalau ada dua pasang, satu, dua. So, kedua-dua pasang tadi akan berpisah. Masing-masing akan bergerak secara bebas. Okay, and then during gamete formation, each allele from a pair of allele can combine randomly with any allele from another pair of allele. Sekarang dia berpisah. Okay, dia berpisah. Okay, 1, 2, 3. Okay, saya lukis kat sini. Saya sebenarnya malah lukis takut hang pula. Okay, contoh kat sini ada dua pasang homologous kromosom. So katakan yang ini bawa R besar, R kecil. Ini bawa Y besar, Y kecil. Okay, so bila berlaku meiosis, dia akan terpisah. Okay, so dia akan terpisah, itu yang dia kata separate independently. Okay, maka terhasillah gamet yang ada R besar, Y besar, okay, dan juga R kecil, Y kecil. Okay, tetapi dia juga lepas semasa formation tu dia boleh combine randomly. Maksudnya dia boleh combine dengan R besar dengan Y besar ataupun R besar dengan Y kecil sekiranya kedudukan dia berubah. Okay, katakan yang R kecil ni bergerak pergi ke kiri, R besar bergerak pergi ke kanan. Maka kombinasi dia akan berubah. Maka dia akan jadi R kecil, Y besar dengan R besar, Y kecil. Maka terhasillah 4 kombinasi gamet yang berbeza. Okay, so itu yang dinyatakan oleh Mendel second law. That's why dia buat conclusion ini adalah law of independent assortment, hukum pengaturan bebas. Jadi semasa pembentukan gamet tadi, ciri yang dibawa ataupun allele yang dibawa oleh kromosom itu boleh berada di mana-mana kedudukan dan combine sesama dia untuk membentuk kombinasi yang berbeza. Okey, itu baru dua pasang. Kalau kita manusia ada 23 pasang, so kita boleh buat andaian bahawa okey, 2 kuasa N, masuk matematik ni. Okey, N ni adalah bilangan pasangan kromosom, kombinasi gamet-gamet yang ada. Maka untuk manusia ada 23 pasang, N tu maksudnya 2 kuasa 23 lah. Tanya Cikgu Rahimin lah berapa dia punya kombinasi yang boleh terhasil untuk gamet kita. Okey, lebih daripada 1 juta lah. Itu je saya nak bagi tahu. Okey, so ada soalan? Kita dah habis dah ni untuk dihybrid inheritance. Okey, so itu saja untuk kelas kita pada kali ini. Sebagai latihan pengukuhan, saya dah sediakan nota. Nota saya akan kongsikan di Telegram dalam bentuk PDF. Boleh download dan sebarkan kepada kawan-kawan yang lain. Okey. Dan untuk pengukuhan juga saya sudah sediakan kuis dalam platform Quizizz. Anda boleh jawab dalam masa 2 minggu soalan-soalan yang berkaitan dengan topik kita pada hari inilah, iaitu berkenaan dengan dihybrid inheritance. Okay, so sebelum berakhir, jangan lupa untuk share, subscribe channel-channel saya, channel YouTube dan juga channel Telegram. Saya akhiri kelas kita pada kali ini dengan ucapan terima kasih kerana menonton video saya, dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.